Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah dan dengan kurnia daripada Allah. Kita masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Dan hari ini dan saat ini kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan saat ini kita hidup bukan disebabkan kita mahu hidup. Kita hidup disebabkan Allah mahukan kita hidup. Jadi kenapa Allah mahukan kita hidup? Kerana Allah masih memberikan kita ruang dan peluang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka nikmat hidup ini satu nikmat yang tidak ada nilai. Maka dengan hiduplah kita boleh beragama. Dengan hidupnya lah kita boleh mengambil dan merasai nikmat yang Allah kurniakan di dalam dunia, sama ada nikmat itu nikmat dunia ataupun nikmat itu nikmat akhirat. Seumpama yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat penyayangnya, lalu Allah memberikan kita ruang ini. Pertama, tentunya lah untuk kita berbuat baik kepada Allah sebagai tanda syukur, ataupun kita sebagai manusia sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Kedua, Allah memberikan kita ruang hidup ini agar kita boleh mengakui setiap kesilapan kita yang kita buat daripada bermula akil balik sehingga sekarang. Sebab apabila sampai perjalanan kehidupan ini pada titik akhir dia, iaitu mati, maka tidak ada ruang dua perkara tersebut untuk kita lakukan. Tetapi rasa kita, permintaan untuk kita balik melakukan perkara yang dua ini ada, tetapi tak diqabulkan oleh Allah. Sebab Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Kita akan minta dengan Allah di yaumul akhirah, farji'na. Apa dia? Ya Allah, kembalikan kami ke dalam dunia. Lalu Allah bertanya kepada kita, untuk apa nak balik-balik, nak balik semula ke dalam dunia? Kita bercakap dengan Allah, na'mal salihan, kami nak buat amal salih. Inna muqinun, kerana kami telah yakin dengan semua janji engkau.
Maka sebab itu kita ini kena selalu ingat, sebelum sampai perhentian kita yang pertama, kita banyak perhentian. Perhentian yang pertama iaitu kematian. Kematian, kita percaya tak percaya, kita suka tak suka, kita mahu tak mahu, tetap mati. Pasti mati. Bila, semua orang tak tahu. Saya tak tahu dan tuan-tuan tak tahu. Perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhentian yang kedua iaitu ketika kita berada di alam barzakh, kita akan ditanya. Ini kita punya road block yang pertama. Sayangnya Allah pada kita, ketika kita ini berada di tempat tersebut dan pada pemeriksaan tersebut, kita telah diberitahu apakah pemeriksaan itu, dan jawapannya juga telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, dengan kehidupan kita sekarang, dengan cara hidup kita sekarang, dengan cara perilaku kita sekarang, apakah kita boleh menjawab 4 soalan tersebut yang telah diberitahu kepada kita? Perhentian yang ketiga iaitu pemeriksaan segala apa yang Allah telah kurniakan kepada kita dan apa yang kita bawa menghadap hadrah Allah. Kita kalau pergi ke luar negara, sampai di airport, kita bawa barang terlalu banyak, dan yang jadi hati kita berdebar-debar ketika kita berhadapan dengan custom. Dia buka tak beg aku, dia periksa tak beg aku. Kalau orang balik haji, balik umrah, dia akan rasa lega, sebab custom selalunya dengan rasa baik hatinya dia akan lepaskan. Jalan, kalau haji umrah dia kata jalan cik. Tapi kalau kita balik luar negara mana-mana, dia akan tahan, boleh saya nak cek barang, apa barang yang kita beli. Perkara yang berlaku dalam dunia ini, perkara yang berlaku di dalam dunia ini adalah ibrah akhirat. Mungkin kot orang yang sentiasa buat baik dalam hidup dia, maka pemeriksaan itu jadi ringan. Macam orang buat haji, orang buat umrah. Tapi jika apa yang kita buat dalam hidup ini ada perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka, maka kita akan diperiksa satu persatu. Ini janji Allah, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Jadi sebab itu kita kena waspada dan berhati-hati bila sampai titik akhir. Sebab titik akhir ini tak ada siapa yang tahu. Dan inilah menjadi rahsia kepada semua orang. Kenapa jadi rahsia? Supaya orang yang beriman ini, orang yang beriman dan orang yang baik, dia sentiasa berhati-hati dan dia takkan lupa bahawa sampai masa aku akan Allah ambil semula. Sebab itu ketika kita lihat orang mati, kita akan cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana mudah yang kita faham, kita selalu cakap datang dari Allah, kembali kepada Allah. Sebab itu apa yang Allah nyatakan kepada kita, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya kata Allah, kamu akan mati dan sungguhnya mereka juga akan mati. Maknanya semua orang akan mati. Jadi apa kita perlu buat? Persiapan sebelum sampai titik akhir.
Sebelum kita sampai titik akhir, kita nak buat apa? Yang ni yang penting. Sebab apa yang ada pada kita sekarang, kita akan tinggal pangkat, harta, kawan-kawan, rumah kita, kenderaan kita, tak ada satu pun yang kita bawa. Saya bercakap pada pagi ni, kenapa Ustaz cerita pagi-pagi bab mati ni, Ustaz risau pula. Cerita tak cerita, tetap berlaku. Saya tak bercerita tentang hukum fiqah sebab tuan-tuan dah banyak tahu bab fiqah. Saya tak nak cerita bab apa yang berlaku di sekeliling kita sebab masing-masing ada handphone dan sekali je kita klik dia akan keluar. Tapi benda ni jarang orang ingatkan kita. Sebab kita tengah seronok bermain. Sebab alam dunia ini alam la'ibun wa lahun. Alam yang orang tengah seronok main. Bila tengah seronok main, kita tak sedar apa yang berlaku. Awan semakin mendung, angin dah semakin kuat bertiup. Begitulah keadaan kita. Tanda yang Allah berikan kepada kita dah ada. Saya muda lagi Ustaz, perasan tak? Sekarang ini badan kita rasa terlalu lemah. Tak boleh berlaku apa sikit, kita mudah sakit. Kenapa benda ni berlaku? Kita tak nak tunjuk sana dan tunjuk sini. Tetapi apabila yang Nabi pesan kepada kita, besok umat aku akhir zaman, umurnya pendek, badannya lemah. Umurnya pendek ini tak perlulah kita nak fikir lagi, memang umur pendek. Umur umat yang terdahulu sampai 700 tahun, 900 tahun, ada yang sampai kita zaman kita dulu banyak cecah 100 tahun, 90 tahun. Tok Nik kita dulu, Tok Ki kita dulu 90 tahun. Sekarang kita lihat kawan-kawan kita 40 tahun. Kawan-kawan kita 50 tahun. Kawan-kawan kita 30 tahun. Mereka dahulu pergi daripada kita. Jadi apa yang Nabi sebut ini berlaku. Dan yang kedua, Nabi kata badannya lemah. Lemah masuk di sini, orang pada akhir zaman ini Nabi kata dia dah malas nak buat baik. Dia dah malas nak buat baik. Badannya dah mula, dia dah mula malas. Cuba kita lihat diri kita. Dalam sebulan ini dah berapa lama kita tak pegang Mashaful Quran. Yang dulu kita peluk, waktu kecil-kecil dulu kita cium, waktu kecil-kecil dulu kita ambil Quran dan kita letak atas kepala kita. Berapa lama tak kita dah tinggalkan dia. Dan apa yang Nabi sebut berlaku, la yatruku minal Quran illa rasmuhu, tidak tinggal daripada Quran itu melainkan resamnya. Ada sebelum sampai titik akhir kita nak buat apa? Apa kata ulama? Kita perhatikan kesalahan kita yang pertama, bertaubat dari segala dosa. Tak ada seorang pun yang tak buat dosa dalam muka bumi ni illa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi maksum. Kita bukan maksum. Kita bukan maksum. Sebab itu kita ini rajin-rajinlah bertaubat pada Allah. Ustaz, saya tak tinggal semayang. Ya ke? Kalau dulu ya, sampai setahun kita tinggal salat. Perasan tak masa kita sekolah menengah dulu, masa kita kat universiti dulu, kita mungkin dah lupa, tapi Allah tak pernah lupakan dosa kita. Allah tak pernah lupakan kesalahan kita. Puasa kita macam mana? Ustaz, alhamdulillah, saya semayang puasa semua okey. Mengumpat macam mana? Besar diri macam mana? Sombong dengan orang macam mana? Hasad dengki macam mana? Yang ni orang tak perasan. Yang ni orang tak tengok. Orang kan nampak kalau orang tak semayang. Orang kan nampak awak tak puasa Tapi orang tak nampak kalau orang ini ada penyakitnya tamak, penyakit hasad, penyakit rasa baik, yang dikatakan ujub ini satu dosa. Sebab itu
macam mana ni? Rasa baik ni. Dulu masa kita bodoh, kita tak akan bodohkan orang. Tapi bila kita dah pandai, kita mula bodohkan orang. Kenapa masa kita bodoh, kita tak nak bodohkan orang? Sebab ujub tu tak ada kat orang bodoh. Rasa bagus pada orang bodoh ni tak ada. Sebab orang yang tak tahu ni, dia akan rasa rendah diri. Tapi ketika Allah bagi kita ilmu sikit, bukan banyak pun ilmu yang ada pada kita, nak dibandingkan dengan ilmu, jangan kita bandingkan dengan ilmu Imam Syafi'i, jauh. Dengan ilmu guru kita pun jauh sangat. Sikit baru Allah bagi. Kita mula ingin membodohkan orang lain. Begitu juga masa kita miskin, tak ada apa-apa. Ingat tak kita kecil-kecil dulu makan apa? Semua orang ada memori waktu kecil. Macam mana susah mak ayah kita hantar kita ke universiti, ke politeknik, matrikulasi dan sebagainya, sampai diorang ibu kita gadaikan gelang emasnya untuk pembelanjaan kita. Dan ketika Allah mula bagi kita harta sikit, kita mula memiskinkan orang lain. Kita mula rasa orang ni tak mampu lah, orang ni miskin lah, apa dan sebagainya. Dan sebenarnya kekayaan itu tak salah, ilmu tu tak salah. Tetapi kita mula rasa ujub dalam diri kita, yang tu salah. Yang tu perkara yang salah, dan orang dia tak perasan dan dia tak sedar yang dia di dalam kesalahan. Kalaulah dosa terus sampai titik akhir kita tak merasakan ia satu dosa, maka itulah kesilapan yang paling besar. Sebab kita rasa kita orang baik, rupanya bila sampai di sana, catatan amal kita penuh dengan kesilapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kena lihat pada sekalian, dosa kita, apa yang kita dah buat di dalam hidup ini. Kena ingat. Ustaz, alhamdulillah, syukur. Sebab itu bila saya mengajar di pejabat-pejabat ni, saya selalu bercakap tentang kerja. Dulu pun saya datang, saya bercakap tentang kerja. Kita tak boleh nak amanah dengan masa. Kita tak boleh amanah dengan tempat kerja kita. Penggunaan segala barang-barang di pejabat kita menggunakan secara peribadi, kegunaan peribadi. Apakah itu orang yang jujur di dalam pekerjaannya? Dan perkara itu mungkin kita kata majoriti orang buat, Ustaz. Majoriti orang buat. Perkara yang salah memang ramai orang buat. Dan kita apabila kita benar-benar nak jadi orang baik, dia jadi golongan yang sedikit. Dia akan jadi golongan yang sedikit. Sebab itu jadilah orang yang sedikit, kata Nabi. Nabi sebut kepada kita, bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Jadilah orang yang sedikit, jangan ikut orang yang ramai. Orang lain semua buat salah, apa salah saya ikut sekali. Jangan macam tu. Semua orang nak masuk neraka, apa salah saya ikut sekali, ramai-ramai baru seronok, kita kata. Macam tu. Neraka ni susah. Perasan tak, dulu kita lockdown, semua orang duduk rumah, apa perasaan kita? Kita tak boleh keluar, kita rasa tertekan, ramai orang stres waktu tu. Cuba fikirkan, dalam neraka yang kita tak boleh keluar. Panas aircon tak ada, pagi ni sejuk tau. Kena ingat, Allah ajar kita masa tu berapa bulan ramai orang yang bunuh diri disebabkan lockdown. Agak-agak dalam neraka tu boleh bunuh diri tak? Tak boleh. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Kita akan rasa sakit yang sama. Sakit yang sama tu tak boleh berhenti. Dalam dunia ni, Allah tunjukkan kepada kita betapa seksanya. Kita tak boleh buat apa yang kita nak buat. Begitulah
di akhirat besok lebih dahsyat daripada apa yang Allah telah tunjukkan di dalam dunia. Sebab itu, ambillah ibarah, ambillah pengajaran apa yang berlaku di sekeliling kita, agar kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Dunia ni tak salah, buatlah apa benda pun di dalam dunia ini, tetapi jangan lupa ingat Allah. Bekerjalah dalam ingat Allah, berjalanlah dalam ingat Allah, berkeluargalah di dalam ingat Allah, ambillah nikmat dalam dunia ni, tetapi ingat Allah. Allah janjikan kepada kita, orang yang tidak melupakan Allah, lalu Allah katakan kepada kita, la'allakum tuflihun, kalau kamu nak berjaya dunia dan akhirat, jangan lupa Allah. Sebab itu apa kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul qabla an yamut, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kata Rasulullah SAW daripada Sayyidina Aisyah? Dari Aisyah, dia berkata adalah Rasulullah SAW sebelum meninggal membanyakkan membaca doa, membaca tasbih ini. Sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah banyak baca tasbih ini. Subhanakallah, subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi Ustaz, kita nak baca tasbih ni tak ingat, jangan tinggal istighfar. Sebab apa? Sebab istighfar ini dia akan, kita tahu dah istighfar ni akan hapuskan dosa kita, tetapi dengan istighfar ini jugalah yang menjadikan rezeki kita berkat. Istighfar ni juga dia akan membuka seluruh pintu kebaikan. Kena ingat macam ni. Satu hari orang tanya kepada Imam Syafi'i, dia dah umur 60 lebih, dia boleh melompat-lompat macam orang muda. Orang tanya dengan Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, macam mana kau boleh melompat-lompat macam orang muda? Dia kata apa? Masa muda aku tak buat dosa dan maksiat. Kita, bila umur kita dah naik, kita dah mula sakit. Sebab apa kita sakit? Sebab masa muda dulu kita ada buat silap. Mudah aja. Bila ditanya kepada Imam Syafi'i perkara tersebut, Imam Syafi'i kata apa? Aku masa muda aku tak buat maksiat. Sebab itu masa tua aku dalam keadaan sihat. Kenapa kita nak mula sakit? Sakit. Sebenarnya kita orang yang lupa nak istighfar, orang yang lupa minta ampun. Lalu Allah sayang kepada kita, diberikan kita sakit. Mula-mula diberi kita kencing manis saja. Kita lupa lagi istighfar, kita tak nak lagi istighfar. Allah datangkan satu lagi, darah tinggi pula. Dan kita degil lagi, tak nak istighfar lagi. Tak mau lagi istighfar. Allah datang lagi penyakit jantung pula. Kita kena tanya diri kita, dalam satu hari satu malam, berapa kali kita mengucapkan istighfar minta ampun dengan Allah? Dan kita dengar hadis bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari semalam, dalam satu riwayat 100, dalam satu riwayat 70. Nabi yang dosa tak ada, istighfar 100, istighfar 70 kali. Kita dosa banyak berapa kali? Ke kita nak cakap aku lebih baik dari Nabi Muhammad? Ke kita nak cakap macam tu? Kita tak cakap, tapi kita buat. Tentu orang yang lebih baik, orang yang lebih bagus, dia buat apa yang dia sedang buat. Nabi tak ada dosa, tak ada salah, satu hari astaghfirullahalazim 70 kali, astaghfirullahalazim 100 kali. Kita yang dosa banyak, silap banyak, kita tak buat apa-apa. Maknanya kita lebih bagus daripada Nabi. Dan kita jangan sia-siakan peluang ini. Peluang apa?
peluang hidup ni tadi. Sebab malaikat tak bagi warning tau. Dia nak datang tak bagi warning. Kat mana kita tak tahu. Perkara yang kita tak tahu, di mana kita lahir dan bila kita lahir. Perkara kita tak tahu, bila kita mati, di mana kita mati. Na'udzubillah. Biar kita minta mati daripada tempat yang baik, dalam keadaan kita tengah buat baik. Tapi tak semua orang tahu. Mungkin dekat jalan raya kita mati. Tak ada siapa tahu. Mungkin dekat dalam lift kita mati. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu, tuan-tuan. Siapa yang tahu? Sebab itu perkara itu dirahsiakan. Supaya apa rahsia? Kita bukan takut mati. Kita kena siap perkara untuk menghadapi kematian. Yang ni perkara yang disarankan kepada kita supaya kita tak lalai. Yang kedua, apa kata ulama? Persiapan untuk mati ni tadi, perelokkan ibadat, perelokkan solat. Siapa nak elokkan salat? Perkara yang ditanya besok, seawal-awal yang ditanya pada amalan adalah salat. Seawal-awal perkara yang ditanya semayang. Lepas itu Nabi suruh kita jagalah semayang ni tadi. Elokkan semayang. Elokkan wudu, elokkan salat. Jangan tinggal salat, jangan ringankan salat. Siapa yang meringan-ringankan salat, maka Allah akan meringan-ringankan dia. Kenapa kita hidup tak berkat, hidup rasa tak cukup, masalah banyak. Ada orang masalah suaminya, ada orang masalah isterinya, ada orang masalah tempat kerjanya, ada orang masalah kawannya, ada orang masalah dengan adik-beradik tak selesai, ada orang masalah dia dengan kaum karabatnya. Jaga solat. Lagi tak selesai, awal waktu terus masuk semayang. Sekarang kalau masuk semayang Zuhur 1-6 minit, kadang 2.30 baru kita nak semayang. Agak-agak macam mana? Tak seronok. Kita pergi tengok bola. Dah masa kedua baru dapat masuk. Seronok tak? Tak seronok. Kita nak masa mula tu. Tiupan whistle yang pertama kita dah ada. Ni kita salat. Macam mana Allah nak perelokkan kehidupan kita? Sebab kita tidak mengelokkan akan salat kita. Saya pun kena jaga. Saya jangan pandai cakap saja. Saya jangan pandai terangkan saja. Saya pun kena berusaha daripada sekarang. Kalau boleh, jangan kita meringan-ringankan sembahyang. Kemudian buatlah bekal akhirat banyak-banyak. Sebab Allah nyatakan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buat bekal banyak-banyak. Bekal apa? Oh, saya tak mampu nak baca itu, baca ini, nak semayang malas, lutut saya sakit, saya nak semayang malas, saya sleep disc. Dia salahkan sleep disc dia. Saya tak boleh rukuk lah Ustaz, sleep disc lah Ustaz. Tapi kita dalam sleep disc tu kita boleh pergi cuti, tuan-tuan. Dekat mana? Dekat Langkawi, Pulau Perhentian. Boleh sampai tu pergi Tasik Kenyir. Ni dalam sleep disc ni. Boleh pergi Danok. Tapi bila suruh semayang, saya sleep disc, saya tak boleh lah, saya ni lah, itulah, inilah. Kenapa dengan dunia kita tak bagi alasan? Kita sanggup sakit tulang belakang. Tapi dengan akhirat, kenapa kita bagi alasan? Macam-macam kita bagi alasan. Kita ni tak nak masuk syurga ke? Macam tu soalan ni.
kita ni tak nak masuk syurga ke? Mungkinkah orang yang tak buat apa-apa boleh masuk syurga? Mungkinkah orang yang tak ada modal boleh masuk syurga? Mungkinkah orang yang dia tidak suka kepada syurga, dia boleh masuk syurga? Dan kita kena tanya nanti sampai perhentian kita, kita nak ke mana sebenarnya? Dan apa pilihan kita? Sebab itu saya selalu cakap dengan keluarga saya, adil lah. Biarlah kita bersikap adil dengan dunia dan akhirat. Janganlah kita tak adil. Dunia kita nak terbaik, tapi akhirat kita tak adil. Kita selalu tidak adil dengan akhirat. Saya selalu cakap benda ni. Kita ni perjalanan hidup kita, dunia dan akhirat ni macam orang poligami, tahu tak? Macam orang poligami. Jadi akhirat ini selalu orang buat macam isteri tua. Dunia ni orang selalu buat macam isteri muda. Kita kalau, bukan kita lah, orang yang kahwin dua ni, minta maaf cakap, dia selalu dia lebihkan isteri muda dia. Minta maaf cakap tau. Minta maaf tau, Ustaz sentuh apa ni, Ustaz cerita apa ni. Selalu isteri tua dia tengok aja. Selalunya. Saya tak kata saya tak kata semua orang, tapi perkara yang berlaku sebegitulah. Dan yang pertama ni sukalah tengok bila abang nak balik. Jadi bila kat mana tempat isteri tua ni yang bagusnya, isteri tua ni dia jadi manfaat bila dia sakit. Bila dia sakit dia cari yang tua. Selalunya lah macam tu. Jadi akhirat ni kadang-kadang kita buat macam tu. Bila kita sakit, bila kita susah, kita akan cari akhirat. Kita akan cari dia, kita akan dekat dengan dia. Sebab itu janganlah kita tak berlaku adil. Baik, minta maaf ya, saya sentuh hebat tadi, bukan saya sentuh buat poligami, saya bagi analogi. Jangan silap. Baik. Minta maaf tau. Ini tak ada kena-mengena yang hidup dan yang mati tau. Ini sekadar jalan cerita yang tak ada berlaku mana-mana. Nanti Ustaz sentuh benda ni. Tak, saya buat analogi je. Baik. Kemudian yang keempat, apa perlu kita buat? Kalau ada hutang, selesaikan. Sebab apa kata Nabi SAW, nafsul mu'minin mu'allaqah bidainihi hatta yuqda anhu. Telah bersabda Rasulullah SAW, roh seorang mukmin itu tergantung-gantung, dihalang daripada tempat yang mulia. Dia tak boleh masuk syurga dengan sebab hutangnya, sehinggalah hutang itu dilunaskan, kata Nabi SAW. Hadis ni riwayat Tirmizi. Kita tengok balik, aku ada hutang tak? Aku ada hutang tak? Tengok hutang kedai. Sekarang ni tengah ni orang suka berhutang zaman sekarang ni. Hutang sana, hutang sini, kemudian mati dan hutang tu tak diselesaikan. Pada ketika itu dia terhalang untuk masuk jannah Allah, kerana orang yang dia hutang ni dia akan minta, mana hutang aku, mana hutang aku, mana hutang aku. Dekat sana tak boleh bayar dengan duit, dekat sini boleh bayar dengan duit. Dekat sana kita cuma boleh bayar dengan amal saleh. Maka amal saleh pula tak ada. Sembahyang sunat tak ada, baca Quran tak ada, bukan tak ada langsung, kurang sangat. Zikir tak ada, kurang. Istighfar tak ada, kurang, bukan tak ada.
Dalam pada kurang-kurang ni kita pun bagi dekat orang. Istighfar yang sikit bagi kat orang, zikir yang sikit bagi dekat orang, tasbih yang sikit bagi dekat orang. Semua amalan kita bagi dekat orang. Saya tak bagi kat orang lah Ustaz. Minggu lepas ada kata orang tak? Kalau minggu lepas ada kata orang, amal kita daripada mula akil balik kita dah bagi kat orang. Duduk 2-3 orang, kamu nak tahu tak? Dia kata. Ni, kamu nak tahu tak? Ini begini. Oh, kita dah kata orang 1 jam lah, seronok lah, tak ada rasa apa-apa pun. Rasa nikmat. Pernah tak lepas kita mengumpat orang, kita menyesal, Allah menyesal lah. Kita 2-3 orang kawan-kawan kan, menyesal lah, kita kata kat orang, habis sama soleh kita. Pernah tak? Tak ada. Puas hati aku, dia kata. Tapi cuba kita mengaji sejam. Ustaz ni bila nak berhenti? Dia duduk bleber seorang-seorang dia aja. Bila kita dekat dengan baik, kita akan rasa lamanya. Baca Quran, duduk sejam. Mula mengantuk, badan letih. Mula rasa macam-macam lah rasa. Quran di sebelah, handphone di sebelah. Kita pun baca Quran, kejap-kejap tengok WhatsApp, sambung lagi, tengok WhatsApp lagi. Jadi ada kaedah baca Al-Quran yang baru. Al-Quran, membaca Al-Quran sambil ber-WhatsApp. Tak boleh ke kita fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh ke kita serius dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh ke kita bagi masa dan ruang sepenuh dengan Allah? Kita dah guna masa dan ruang ini untuk dunia lebih daripada kita berikan masa umur kita untuk akhirat. Kita kena tanya dalam 1 hari 1 malam, kita adil atau tidak adil? Kita kerja 8 jam, rehat 8 jam, cari duit 8 jam, ada tak ibadat sehari 8 jam? Kita sendiri fikir dan kita nilaikan. Semayang, zikir, itu, ini dan sebagainya, amal yang saleh, ada tak 8 jam? Kalau tak ada 8 jam, macam ni ceritanya. Kalau umur 60, 1 hari 24 jam, kerja 8 jam, rehat 8 jam. Kerja ni maknanya cari harta. Rehat 8 jam, tidur 8 jam. Lebih ni, kalau orang lelaki-lelaki, orang tengah baca khutbah, tidur. Orang tengah ngaji, tidur. Ni tak masuk lagi ni overtime tidur. OT ni tak masuk. Jadi, ada tak kita ibadat 8 jam? 24 jam, kita bagi 3. Kalau umur 60, kita bagi 3. 20 tahun kita dah buang untuk kerja, 20 tahun kita dah buang untuk rehat, dan 20 tahun kita buang, kita gunakan masa untuk ibadat. Itu kalau ada 8 jam. Kalau 4 jam saja sehari, umur kita 60, kita baru ada ibadat 10 tahun. Kalau 2 jam sehari, kita baru ada ibadat 5 tahun. Kalau umur kita 60 tahun. Bakinya, kita gunakan perkara yang selain agama. Bakinya. Itu belum tolak, kita buat jahat. Itu belum tolak lagi, tuan-tuan. Belum tolak lagi. Baik. Ni dekat pukul 10 dah ni. Saya jadi kelang kabut ni. Selesaikan hutang. Kemudian yang kelima, persiapan kita nak mati, sedekah jariah. So apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min 3 sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nabi kata mati anak Adam putus segala amalan melainkan 3 perkara. Semua orang tahu hadis ni. Bestnya hadis ni apa dia, tuan-tuan? Iaitu
Pertama, Nabi kata sedekah jariah. Kalau kita ada duit, okeylah. Kita orang yang ada duit. Sebenarnya sedekah ni tak perlu banyak. Allah bagi kita gaji sebulan berapa? Kata contohlah RM2,000. Contoh. Boleh tak kita keluarkan RM30 untuk agama tiap-tiap bulan? Macam mana Ustaz? Tak payah sebulan sekali. Tiap-tiap hari sedekahlah RM1. Sekarang dah mudah, tak payah pergi masjid. Kita dah tahu, cari saja di Facebook, di Google. Saya nak bersedekah di masjid sekian-sekian. Masjid dah ada nombor akaun. Apabila kita cari, tak bolehkah kalau rezeki yang Allah bagi dekat kita dalam RM2,000, kita bagi dekat Allah RM30 sebulan? Orang yang sedekah ini rezekinya berkat. Orang yang sedekah ini badannya sihat. Orang yang sedekah ini dalam rahmat Allah. Apa salah tuan-tuan? Apa salah kita mulakan hidup kita dengan sedekah? Ini amalan sahabat tuan-tuan. Setiap hari Rasulullah akan tanya sahabat-sahabat, siapa yang sudah bersedekah? Semua sahabat-sahabat angkat tangan. Ada yang dah buat sebelum subuh, ada yang buat jadi setiap hari Rasulullah tanya sahabat-sahabat. Sebab apa? Orang yang bersedekah dalam kebaikan. Jangan tinggal sedekah ini. Sehari RM1 pun dah Allahu Akbar. Cukuplah. Sehari RM1 tu dah bagus sangat dah. Sebulan RM30. Kalau setahun dah berapa dah? Kita nak sedekah banyak-banyak, kita rasa sayang. Masa tak ada dulu, kita kata apa? Kalau aku ada duit lah, aku nak sedekah lah. Allah bagi kita duit, kita dah mula sayang. Dah sayang. Kita baru keluar RM50 sedekah kat masjid, balik malam kita dah letak tangan dekat dahi sampai pukul 4 pagi. Oh, rasa menyesal lah. Ingat nak bagi RM5 aja, tapi sebab semangat malam tadi ustaz cerita, terbagi RM50. Jadi namanya sedekah yang nama dia. Cubalah kita cuba sehari RM1, jadikan amal soleh. Saya nak buat apa sehari RM1? Kalaulah kita mati hari itu, kita mati dalam orang yang telah berbuat kebaikan. Kita nak tu je. Katalah aku mati hari itu aku dah sedekah, hari itu aku dah salat subuh, hari itu aku dah baca Quran. Jadi mati dalam keadaan cara matinya orang baik. Baik. Kemudian apa lagi yang disebutkan oleh ulama? Bersiap sedialah sebelum kematian untuk 4 soalan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ni saya tutup tuan-tuan, sebab 9:57. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadam 'abdi yawm al-qiyamati hatta yus'alu an 4. An umrihi fi mafnah, wa an shababihi fi mablah, wa an malihi min ayna iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa an ilmihi maza 'amila fihi. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan berganjak 2 tapak kaki seorang hamba Allah pada hari kiamat sehingga ditanya dengan 4 perkara. Pertama, tentang umur, pada apakah yang telah dihabiskan, tentang waktu mudanya. Masa muda dulu Allah bagi kita umur, kita dah halakan umur ni ke mana. Kemudian tentang harta, dari mana diusahakan dan pada manakah kita telah belanjakan. Kita dapat harta ni dari mana? Cara mana? Jalan mana? Jalan mana kita dapat harta ni? Kalau jalan salah, kita akan dipersoal oleh Allah. Dan ke mana kita salurkan harta kita? Dalam 2-3 hari ni saya selalu bercakap tentang bab jual beli. Kita rasa kita tak makan benda haram,
tapi jual beli kita dalam keadaan yang tak sah, tetap kita makan benda haram. Ingat tak, masa dulu kita kecil-kecil, kita selalu dengar kalau kita mak kita bawa pergi kedai, lepas beli dia akan cakap apa? Saya beli barang ya. Tuan kedai cakap, saya jual. Kita ingat benda ni adat, rupa tak. Benda ni syarat sah jual beli. Kalau tak cakap, tak sah jual beli. Barang yang kita ambil masih barang orang lain. Duit kita masih duit kita. Sebab itu, kenapa sekarang ni kita tengok orang mula jadi jahat, bergaduh dan sebagainya. Salah satunya, puncanya adalah disebabkan cara kita menghasilkan rezeki itu, cara kita menghasilkan harta. Jika jual beli itu tak sah, maka apa yang kita dah makan, yang kita dah beli, tak sah. Makanan juga tak sah. Ayam memang halal, tapi cara kita beli tak halal, maka ayam yang kita makan ini masih jadi haram, kerana dia masih milik orang lain. Dan kita tak nak petikai pun benda tu, dan kita tak nak fikir pun benda tu. Kita terus saja lalu kehidupan ini dalam keadaan yang tidak diradai oleh Allah dalam bab jual beli. Pakaian kita, semualah. Sebab itu jaga-jagalah. Dan kita akan ditanya dengan umur kita. Kita akan ditanya zaman muda kita. Zaman muda kita, pertama umur, kedua zaman muda kita, yang ketiga harta kita, dan yang keempat, yang ni semua orang kena. Tak kira siapa pun kita, iaitu tentang ilmu pada apakah dan telah kita amalkan. Kita dah banyak ilmu, kita dah banyak tahu, kita buat tak? Kalau kita tahu banyak, buatnya tak ada, besok akan menjadi persoalan pada yaumul akhirah. Sebab itu Nabi kata apa? Ilmu ni dia akan jadi syafaat, dan ilmu ni juga akan jadi laknat atas kita. Jadi saya rasa pukul 10 cukuplah kot jangan mengaji banyak-banyak, nanti cepat alim. Bila dah cepat alim, nanti kalau ada program pengajian kita tak nak datang dah. Sebab saya dah alim dah ustaz, sebab dah ngaji dah banyak. Jadi kita biar sikit-sikit. Orang Arab kata faqillan fakillan fasara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kita selalu cakap ada orang putih cakap step by step, dia kata sikit-sikit ustaz, satu langkah. Baik. Jadi cukup setakat ni pertemuan saya dengan semua staf lembaga hasil. Alhamdulillah hari ini pun saya beruntung, saya dapat berjumpa dengan pengarah negeri dan pengarah daerah, pengarah cawangan. Jadi alhamdulillah syukur dan dapat jumpa semua kawan-kawan, sahabat-sahabat. Biar kita jadi sahabat dunia akhirat. Kita biar kita menjadi pertalian sahabat. Sebab saya datang sini bukan saya nak mengajar, sebab saya nak jumpa saudara se-Islam saya. Kenapa saya nak jumpa kami? Sebab besok kat sana menjadi syafaat atas kita semua. Kalau saya datang mengajar, saya dapat pahala mengajarnya, dapat pahala mengajar saja. Sebab itu saya datang sini atas silaturahmi. Saya nak jumpa saudara se-Islam saya dapat hubungkan silaturahim. Besok kat sana dekat akhirat kita akan saling cari mencari. Dekat sana macam tu, kita akan saling cari mencari. Nanti kat sana saya akan cari semua orang. Kenal tak saya? Tolong saya boleh tak? Saya tengah susah. Saya kan tak cakap macam tu. Boleh tak tolong saya? Jadi kita di sana, kita masing-masing kita mencari orang yang pernah kita kenal. Itu perlunya syafaat orang Islam. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita dalam rahmah, dalam kasih sayang dan keredaan Allah. Dan saya ucapkan terima kasih sebab
Ni kali yang ketiga kot saya kemari rasanya. Rasa kot ketiga kali kot. Sebab kalau tak silap saya, ada kan 3 kali kan? 2 kali. Kenapa lebih pula? Terima kasih terima kasih, dan terus saya ucapkan terima kasih dan terima kasih pada semua sahabat. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.